Si isteri memberi isyarat line clear kepada yang lain untuk membunuh suaminya. Pintu rumah kemudian dibuka si isteri kepada 5 orang yang berpakat dengan si isteri untuk membunuh si suami. Ketika mereka berenam perlahan-lahan masuk ke rumah mangsa, salah seorang dari mereka secara tiba-tiba berlari keluar dari rumah tersebut. Rancangan pertama mereka terbatal dan kesemuanya mengejar remaja yang lari tadi. Setelah ditangkap, mereka marah kepada remaja berkenaan dan bertanyakan kenapa dia tiba-tiba berlari keluar. Apa yang terjadi sebenarnya? Beberapa jam sebelum kejadian berlaku, mereka minum minuman keras di salah sebuah flat suspek. Mereka terdiri dari 4 orang remaja bawah umur yang masing-masing berusia 15 hingga 17 tahun. Sekitar jam 9 malam, salah seorang dari remaja berkenaan membawa rakannya yang lain bergerak ke flat suspek utama. Di hadapan isteri mangsa dan yang lain, suspek utama memberitahu mangsa adalah suami yang tidak baik yang patut dibunuh. Suspek utama menjanjikan kepada rakan-rakannya RM5,000 setiap seorang sekiranya mereka melakukan pembunuhan itu. Rancangan suspek utama adalah membunuh mangsa ketika mangsa sedang tidur di rumah. Isteri mangsa ditugaskan memastikan suaminya telah tidur. Mangsa merupakan seorang pemandu lori dan si isteri tahu yang suaminya akan balik lewat malam dan akan tidur lena selepas itu. Seorang dari mereka ditugaskan untuk memegang kaki mangsa, manakala seorang lagi ditugaskan untuk menekuk muka mangsa dengan bantal dan seorang lagi ditugaskan untuk menikam mangsa. Mereka semua faham dengan tugasan masing-masing. Sekitar jam 2 pagi, si suami pun tiba di rumah. Setelah menyedari suaminya sudah pulang, si isteri kena memastikan yang suaminya sudah tidur dengan nyenyak. Bagi memastikan suaminya sudah nyenyak tidur, si isteri membuat panggilan telefon ke telefon bimbit suaminya. Suaminya tidak mengangkat panggilan tersebut. Itu menandakan suaminya sudah nyenyak tidur. Si isteri kemudian membuat miss call kepada telefon bimbit suspek utama untuk memberi isyarat line clear. Si isteri kemudian membuka pintu rumah ketika suaminya sedang nyenyak tidur di dalam bilik. Mereka berenam dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah mangsa. Tiba-tiba salah seorang dari mereka ketakutan dan berlari keluar dari rumah tersebut. Yang lain juga tiba-tiba mengikutinya. Percubaan pertama untuk melakukan pembunuhan tersebut gagal. Suspek utama kemudian pergi mendapatkan rakan-rakannya yang lari tadi. Suspek utama memarahi dan menyerang rakan-rakannya kerana pengecut dan mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak menjalankan tugas. Oleh kerana rakan-rakannya masih lagi ketakutan, suspek utama melakukan beberapa doa di mezbahnya dan menyapu abu doa pada sebilah parang dan menyerahkan pada salah seorang remaja yang mula-mula lari ketakutan tadi. Suspek utama memberitahu kepada mereka untuk tidak khawatir kerana semuanya akan berjalan lancar seperti yang dirancang. Setelah menerima isyarat kedua dari si isteri, mereka kembali semula ke rumah mangsa. Mereka mula masuk ke dalam bilik tidur. Dengan pantas, muka mangsa ditekup dengan bantal dan kaki mangsa dipegang. Kemudian, salah seorang dari mereka menikam mangsa beberapa kali dengan pisau yang dibawanya. Mangsa bangun dan mula mengerang kesakitan. Melihatkan situasi itu, kesemua penyerang melarikan diri. Ketika melarikan diri, parang yang disapu abu doa yang dipegang salah seorang dari mereka tadi melemparkan parang tersebut ke lantai ruang tamu rumah mangsa. Walaupun mengalami kecederaan maut, mangsa sempat mengejar penyerangnya, namun dia rebah di koridor flat sebelum meninggal dunia. Selepas itu, si isteri buat-buat meminta tolong. Pihak polis dihubungi bagi melaporkan tentang kejadian tersebut. Pihak polis kemudian menemui parang yang dicampak oleh suspek di ruang tamu rumah. Parang ini bukan senjata yang menikam mangsa kerana tiada darah padanya. Pisau yang digunakan untuk menikam mangsa tidak dijumpai sehingga ke hari ini. Mangsa kemudian dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Bedah siasat mendedahkan bahawa mangsa mati kerana kehilangan banyak darah akibat luka tikaman. Kesemua suspek kemudian ditahan pihak polis. Suspek yang bernama G. Puganeswaran, 22 tahun,
K. Annamah 35 tahun, SN Harichandran 17 tahun dan 3 orang lagi remaja bawah umur berusia 15 hingga 16 tahun yang tidak didedahkan namanya telah dituduh membunuh suami kepada Annamah iaitu M. Ganesan 31 tahun di sebuah kediaman flat di Petaling Jaya, Selangor pada 16 Februari 2012 jam 2.47 pagi. Suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Puganeswaran bekerja sebagai penjaga stor dan jiran kepada Annamah, manakala Annamah merupakan seorang suri rumah. Harichandran pula merupakan seorang pelajar. Mengikut fakta kes yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan, Annamah mengaitkan jirannya iaitu Puganeswaran dengan masalah rumah tangganya dan berkata dia sering dipukul suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Semasa perbicaraan, pihak pembelaan gagal mencabar keterangan yang membabitkan Annamah dalam jenayah tersebut serta keterangan ahli patologi forensik mengenai kecederaan pada badan si mati. 3 orang remaja bawah umur berusia 15 hingga 16 tahun yang turut sama terlibat dalam pembunuhan ini dipanggil sebagai saksi. Walaupun mereka dikira bersubahat dalam kes ini, kenyataan daripada mereka bertiga diperlukan bagi membuktikan pembunuhan. Walaupun kes pendakwaan bergantung kepada keterangan saksi iaitu rakan-rakan sejenayah tersebut, hakim perbicaraan mendapati mereka adalah saksi-saksi yang boleh dipercayai. Hakim memutuskan bahawa kes prima facie telah dibuktikan. Puganeswaran, Annamah dan Harichandran menafikan mereka mempunyai kaitan dengan pembunuhan ini. Hakim perbicaraan kemudian memanggil Puganeswaran, Annamah dan Harichandran untuk membuat pembelaan masing-masing. Pada malam kejadian, Puganeswaran memberitahu yang dia mendengar jeritan dan kekecohan di luar flatnya. Dia kemudian membuka pintu depan rumahnya dan dia melihat Annamah berdiri di situ, dan pada yang sama dia melihat suami Annamah rebah di koridor dan tubuhnya berlumuran dengan darah. Annamah pula mengatakan pada malam kejadian dia sedang tidur di ruang tamu ketika suaminya pulang sekitar jam 2 pagi dan masuk tidur. Dia kemudian terbangun ketika terdengar bunyi yang kuat dan kemudian melihat 3 orang berlari keluar dari bilik tidur di mana suaminya sedang tidur. 3 orang penceroboh itu keluar dari flatnya melalui pintu depan. Annamah memberitahu dia menjerit setelah melihat suaminya penuh berlumuran darah berlari mengejar penceroboh tersebut sebelum suaminya rebah di koridor luar. Dalam pembelaan, Harichandran pula mengatakan dia sedang menonton DVD bersama Puganeswaran di dalam rumah Puganeswaran ketika kejadian itu berlaku. Setelah mendengar hujahan kedua-dua belah pihak, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan Puganeswaran, Annamah dan Harichandran bersalah dalam membunuh mangsa dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan Putrajaya kerana ketiga-tiga tertuduh merayu atas sabitan dan hukuman gantung sampai mati yang dikenakan ke atas mereka oleh Mahkamah Tinggi. Pada tahun 2018, Mahkamah Rayuan menolak rayuan ketiga-tiga tertuduh dan mengekalkan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi. Kes tidak hanya terhenti di sini. Kes kemudian dibawa ke mahkamah paling tinggi di Malaysia iaitu Mahkamah Persekutuan. Pada tahun 2020, panel 3 hakim Mahkamah Persekutuan memutuskan ketiga-tiga tertuduh kekal bersalah dalam membunuh M. Ganesan. Puganeswaran dan Annamah dikenakan hukuman gantung sampai mati, manakala Harichandran pula dikecualikan dari hukuman mati. Ini kerana faktor umur Harichandran yang masih berusia bawah 18 tahun ketika dia menikam mangsa telah menyebabkan dia tidak boleh digantung sampai mati mengikut undang-undang yang sedia ada. Harichandran akan ditahan di penjara sebagai tahanan limpah perkenan Sultan dan hanya akan dibebaskan jika dia dapat pengampunan dari Sultan Selangor. Walaupun Annamah tidak menikam suaminya, perbuatan Annamah pada hari kejadian dianggap bersubahat dalam membunuh suaminya. Ketiga-tiga remaja lelaki bawah umur yang terlibat sama tidak dikenakan apa-apa hukuman setelah mereka dijadikan saksi pendakwaan. Tiada dakwaan dibuat terhadap mereka bertiga bagi mensabitkan mereka bersalah dalam kes ini. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Puganeswaran, anak lelaki Ganesan dan lain-lain lawan pendakwa raya 2020-12 MLJ 165 Mahkamah Persekutuan.